Saya Nina. Hai, saya Nabila. Kami The Double N akan bawakan anda suara anak muda dari pelbagai latar belakang menerusi siri Borak Anak Muda menjelang pembentangan bajet 2023. Cadangan, pendapat, your opinion matters. Kita gerak sekarang. Kembali bersama siri Borak Anak Muda kali ini, dan kali ini kita akan berbincang mengenai sektor pertanian, di mana sektor ni kalau ditanyakan kepada anak muda, mereka akan menganggap sebagai sektor yang susah ataupun kotor secara amnya. Jadi untuk bantu kita lebih faham tentang sektor pertanian, especially dalam bidang nenas, kita ada bersama saya sekarang ialah Navneet terpilih atau lebih dikenal lagi sebagai Alex. Apa khabar Alex? Khabar baik, apa khabar? Thank you kerana sudi bersama kami di Astro Awani. Mungkin you boleh ceritakan sikit macam mana you mulakan sektor pertanian ni dan apa yang inspire you? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah sebab datang interview kami. Okey, saya mulakan industri nenas ni daripada tahun 2019. Pada mulanya saya adalah seorang publisher, penerbit buku, dan saya juga adalah business strategist kepada syarikat-syarikat korporat. So bila dah lama kerja dalam korporat, bukan nak kata bosan, tapi dah macam looking forward untuk something yang baru, yang lebih adventurous. So saya pun pilih pertanian. Sebelum memilih untuk Nenas MD2, saya buat research dan saya buat sedikit penyelidikan dalam internet, Google, YouTube. Apakah pertanian ataupun industri yang saya boleh menceburi yang akan membawa hasil yang lumayan. And then bila saya buat research tu, saya dapat tahu bahawa income yang paling tinggi adalah pada musangking, durian. Yang kedua, Nenas MD2. Yang ketiga pula kelapa. So apa saya buat? Saya pilih Nenas MD2. Saya pergi ke Lembaga Nenas Malaysia. Saya di Selangor, UPM. Kemudian saya minta mereka untuk bantu saya untuk membimbing lah. Sebab saya actually zero knowledge, tak tahu apa-apa pun pasal pertanian pada masa tu. Tapi saya ada satu semangat lah untuk menjadi usahawan tani. So bila saya pergi ke Lembaga Nenas, mereka mengajar saya untuk hantar saya ke kursus-kursus, apakah keuntungan dan sebagainya. Kemudian saya juga belajar daripada training-training swasta yang offer kursus nenas yang berkaitan dengan nenas. And then saya mula cari tanah. Untuk dapat tanah ni agak susah sikit di Malaysia lah, sebab tanah ni dia tak banyak. Kemudian kena cari tanah pula tu, tanah yang sesuai dengan penanaman yang kita nak buat. So pada masa tu saya dapat peluang untuk bertani di Nenas MD2 di Selangor Fruit Valley. So saya menyewa di sini. Kemudian sudah pun kita harvest pertama. So daripada tanam harvest, sekarang sudah jadi pengilang dah. Okey, memang sangat banggalah dengan pencapaian Alex, walaupun baru saja 2 tahun mengusahakan pertanian ni dan macam-macam pencapaian yang dia dah telah capai. Jadi mungkin Alex ceritakanlah, sebab kita tahu anak muda ni untuk cebur bidang ni bukan satu perkara yang mudah ataupun dia kena ada minat yang mendalam. Jadi kongsikanlah macam mana you nak create awareness ataupun bagi tahu anak muda sebenarnya tak susah dan tak perlu pakai modal yang banyak, dan you boleh dapat bantuan secara percuma dari segi sokongan. So kongsikan kepada mereka apakah bantuan-bantuan tersebut. Okey, betul apa yang Lina kata, bukan senang untuk menceburi dalam bidang pertanian. Lagi-lagi kalau kita punya background bukan daripada pertanian. Kalau ibu bapa daripada industri pertanian dan senang untuk anak follow. Tapi macam saya ni, saya daripada korporat. So selalu duduk dalam aircon, very comfort lah, meeting dan sebagainya. And then tiba-tiba datang ke industri pertanian pula kena panas, hujan, kotor dan sebagainya. Tetapi bila kita dah biasakan diri, bila kita ada satu semangat yang cukup bagus
untuk kita berjaya, benda-benda ni dia takkan nampak sebagai susah lah. So, pertama sekali kita kena ada tanah. Tanah ni sangat penting. Sekarang kalau nak dapat tanah tu mungkin dalam kawasan pedalaman sikit. Tanah-tanah yang luar-luar tu mungkin dah diambil oleh orang lain. So itu kita kena guna kita punya network ataupun kawan-kawan dalam social media, kita kena cari. Macam itulah saya pun cari. Gunakan saya punya word of mouth, beritahu dekat kawan yang saya nak sewa, saya nak bertani. Pada awal-awal orang bila saya nak kata saya nak bersewa untuk bertani tu orang ketawalah. Sebab orang cakap, kenapa you daripada korporat, okey je I tengok kerjaya, you nak pergi bertani pula. I cakap taklah, saya ada something lah, ada plan kan. This was before COVID? Before COVID. Okay. 2019 bila saya mula cari. And then 2020, awal tahun saya dah mula tanam. Okey, sokongan, banyak juga sokongan yang saya terima dan usahawan lain pun sedang menerima daripada pihak kerajaan seperti Lembaga Nenas, Jabatan Pertanian, Fama, dan juga like PKPS. Macam PKPS ni sekarang dia menyewa usahawan tani tanah pada kadar yang berpatutan supaya kita boleh usahakan tanaman kita ni and then boleh jadi seorang usahawan tani yang berjaya. So, kitalah yang sendiri kena plan. Katakan tempat ni tak ada elektrik, then kita kena pakai solar. Itu adalah usaha kita. And then kewangan pula macam Agrobank pun ada banyak membantu. Saya belum lagi ambil loan lah, tapi saya lampak rakan-rakan saya lah yang sudah berjaya tu memang dapat dana daripada Agrobank, daripada Kementerian Pertanian dan sebagainya. So, sokongan memang banyak di bahagian kerajaan, tetapi kitalah yang kena pergi mencari, find out apa yang kita boleh dapat. Apa tu kalau kata pepatah, orang kata hendak seribu daya tak hendak seribu dalih kan? Kalau if you really want to venture into something, go work hard for it. So macam you sendiri, you rasa kalau anak muda sekarang tak minat, apakah sebabnya? Pertama sekali, setiap graduan ataupun usahawan, anak-anak muda terutamanya, mereka akan cari satu kerja yang selesa. Itu pertama. Pertanian ni adalah satu industri yang you kena keluar daripada comfort zone. Tetapi it is also as like a fast track. Kalau you dah keluar daripada comfort zone, you dah macam mula bersemangat, so you boleh berjaya lah. Yang kedua pula, anak-anak muda kita, dia kalau nak masuk dalam pertanian, dia akan kira berapa banyak keuntungan atau berapa banyak gaji end of the day mereka boleh earn. So, bila dia kata macam example Nenas MD2 ni, seekar berapa kita boleh dapat, 10 ekar berapa keuntungan kita boleh dapat. Kita boleh dapat gaji yang lumayan tapi akan ambil masa. So, kita tak boleh pada pertama sekali lah. Awal-awal tu kita tak boleh depend hanya dalam pendapatan daripada Nenas MD2 tersebut. Kita mesti ada satu income sampingan. Macam saya pun buat dua kerja. Saya penerbit, saya buat konsultansi untuk syarikat-syarikat swasta dan saya menceburi bidang pertanian. So income yang saya dapat daripada sini, saya invest dalam pertanian. Sampai pertanian tu dah menjadi satu income yang tetap. So, income yang utama juga kan? Yes. So planning dalam anak muda ni penting. Dan sokongan ibu bapa, keluarga, kerajaan and also rakan-rakan pun sangat penting. Bila saya harvest Nenas MD2 saya tu, saya tak tunggu sampai buah saya dihasilkan. Apa saya buat? Dalam 14 bulan ni, saya ambil buah daripada rakan-rakan tani lain. Saya pasarkan dulu. Saya dapat customer saya dan saya introduce diri saya. Dia call it branding kan. Saya brandingkan diri saya sebagai penjual nenas. So bila dah 1 tahun tu orang kenal Alex ni menjual nenas. Bila buah saya hasil bulan ke-14 tu, saya tak perlu mulakan marketing langsung. Sebab saya dah buat awal. Oh, you do marketing first. We do marketing first, find your customer first. Ini rahsia saya join saya share dengan anak muda lah. So saya dah ada lebih kurang 3 hingga 400 customer tetap. So apa saya buat? Saya call mereka, WhatsApp mereka dalam satu broadcast group. Saya telah menghasilkan buah nenas, siapa nak order? Sold out. Saya tak guna pemborong, saya tak menjual dekat orang tengah. Hasil-hasil yang saya menjual tu penuh saya dapat. Direct. And saya boleh bantu pula saya punya team.
pekerja-pekerja saya, bagi mereka gaji yang lebih, bagi mereka sokongan yang lebih. So these are the things. Overall, we say planning lah. Kita menjadual planning yang betul. Planning ni sangat important sebenarnya kan. Okey, mungkinlah yang terakhir untuk segmen yang pertama ni kita nak tanya tentang I'm interested dengan your teknologi baru yang you mention earlier. Teknologi yang tadi you kata tak ada lagi kat tempat lain, hanya di Malaysia. Mungkin kongsikan lagi tentang ni. Saya diberi peluang dan disokong oleh MDEC untuk memulakan penanaman menggunakan sistem IoT. IoT ialah sistem Internet of Things, or they call it smart farming. Pertanian pintar. Okey, dengan menggunakan cara ni, sistem yang saya dapat ialah soil monitoring system. Sistem yang boleh memberitahu kita sebagai petani tu apakah nutrien yang kurang, air yang penting lah, kondisi tanah pada masa tertentu. So biasanya cara biasa apa kita akan buat? Kita akan berjalan, walkabout untuk cari informasi direct daripada pokok tersebut. Kalau dia kekuningan, mungkin zat-zat yang tertentu tak cukup. So kita akan menyiram. Tapi sekarang apa yang berlaku ialah soil monitoring system ni akan membantu kita dalam sistem untuk macam satu sistem tu boleh cover dalam 1 ekar. So sebelum kita lihat dengan mata sendiri, sistem ni akan memberitahu kita bahawa ada satu masalah pada plot kita. So dia akan jimatkan masa dan kita boleh reaksi kita sangat cepat terhadap masalah yang berlaku dalam plot tersebut. So saya daripada rumah boleh lihat dalam mobile saya, dalam handphone saya, apakah situasi, cukup air ke, nutrien kurang ke. Saya boleh je call saya punya pekerja di sini. Sebab dari rumah saya ke tanah ni, PKPS Fruit Valley ni dalam sejam. Saya call dulu, saya bagi tahu saya punya pekerja, plot yang berapa ni ada masalah. So the problem is rectified fast. Over the phone. Over the phone, and it's helpful. But saya bernasib baik sebab saya dapat sokongan daripada MDEC. Tetapi petani-petani lain pula mungkin dia kena beli. So mungkin kos dia tu tinggi. Kalau permulaan dia nak beli kos ni alat ni mungkin mahal. So mungkin yang ni boleh diberikan in future daripada kerajaan kepada petani-petani dalam bentuk ansuran ke atau dalam bentuk geran ke untuk mereka gunakan. So mereka lebih ramai lagi mengguna, lebih ramai lagi akan dapat semangat untuk tukar pertanian konvensyen ni kepada smart farming. Berbudi kepada dia, dia akan bagi balik, you know. That's nice. That's nice. Ya, itu dia teknologi IoT ataupun pertanian pintar yang dikongsikan Alex sebentar tadi, di mana teknologi ni boleh berikan pembaharuan ataupun penambahbaikan dalam sektor pertanian, terutama untuk penanaman nenas. Itu dia, semoga anak-anak muda di luar sana lebih rasa berminat untuk cebur dalam bidang ini. Kita akan teruskan dalam segmen kedua bersama Nina Rozman kembali selepas ini. Hai, bertemu kembali dalam segmen Borak Anak Muda bersama saya Nina Rozman. Dan tadi kalau anda dapat lihat banyak perkongsian menarik yang dikongsikan oleh petani muda, iaitu Navani Pillay, iaitu dikenali juga sebagai Alex, iaitu seorang pengusaha tani, telah menceritakan pengalamannya, cabarannya dan bagaimana pengurusan operasi hariannya. Dan sekarang kita akan teruskan perbincangan ini mengenai apa yang anak muda mahukan dalam bajet 2023 yang akan datang ni, khususnya dalam sektor pertanian. Jadi, Alex, terima kasih kerana setia bersama kami. Alex, kalau sebelum ni kalau kita tengok balik pada bajet 2022 tahun lepas, kerajaan ada umumkan inisiatif iaitu yang dijajarkan dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 dan juga Dasar Agro Makanan Negara 2021 sehingga 2030, dan ini adalah bertujuan untuk help the youth, untuk memperkasakan golongan muda, dan ini bertujuan disasarkan untuk golongan muda, pengeluar dan entrepreneurship, dan mereka
mahukan iaitu inisiatif-inisiatif ini dan kita perlukan memperkasakan anak-anak muda ni. Jadi pendapat you, anak-anak muda ni adalah pembantu kepada kita punya sektor agro makanan. Jadi kalau you tengok inisiatif-inisiatif dan pengumuman bajet 2022 tahun lepas, you tengok apa tahap keberkesanan pada inisiatif ni dan apa improvement yang you rasa perlu ada? Okey, inisiatif yang dibuat oleh kerajaan bagus sebab dia telah memberi banyak peruntukan-peruntukan disasarkan kepada usahawan tani. Tetapi apa yang saya boleh beritahu kepada Nina ialah jika bajetnya diberikan kepada petani lebih lagi untuk mereka bukan saja hanya untuk bertanam tetapi juga dalam memasarkan produk-produk mereka dalam situasi-situasi seperti lambakan buah, overproduction. Memang sekarang pun macam Lembaga Nenas pun mereka membantu petani-petani yang dah ada buah yang banyak tu, mereka bantu untuk sasarkan kepada pembeli. So, jika syarikat-syarikat swasta seperti pasaraya-pasaraya tempatan memberi keutamaan kepada usahawan tani, produk Malaysia yang diusahakan oleh anak Malaysia akan menjadi satu dorongan yang baik. So, bukan saja diberi peruntukan tetapi juga memberi mereka satu peluang untuk memasarkan produk mereka di pasaraya-pasaraya yang besar-besar di Malaysia. Itu akan menjadi satu, bukan saja beri saja duit tetapi untuk membuka satu jalan, pintu kepada anak muda untuk memasarkan produk mereka kepada pembeli-pembeli di Malaysia. Sekarang Nina boleh lihat ramai antara usahawan tani saya dan rakan-rakan saya dalam bidang pertanian ni, kami buat banyak promotion ataupun marketing dalam social media. TikTok, Instagram, Facebook, banyak membantu. So, kita tak perlu depend kepada pemborong ataupun orang tengah untuk sampaikan produk kita kepada end user. So, ini akan menguntungkan petani. So, dalam apa yang Nina kata tadi, peruntukan-peruntukan ni, lebihkan peruntukan dari segi peluang, dana untuk menyelenggara mereka punya atau mentadbir mereka punya pertanian. Dan juga saya juga harapkan bahawa tanah-tanah yang terbiar, yang tidak digunakan oleh seseorang yang terlepas ke tak terbiar ke, berikan kepada sesiapa yang memerlukan. Supaya mereka diberikan peluang lebih banyak lagi produksi negara kita dalam industri pertanian, kita boleh mengurangkan import barangan-barangan dari luar. Sebab negara kita ni mempunyai satu cuaca yang sangat bagus. Setiap bulan ada hujan, ada matahari yang cukup. So kita boleh tingkatkan kita punya produksi industri pertanian. Okey Alex, sebelum ni kalau kita nak bandingkan dengan bajet sebelum ni kan 2022 lah, dikatakan untuk beri tumpuan khas kepada petani makanan, food security dan dikatakan juga berhubung dengan IR 4.0 dan masuk lagi kan banyak teknologi digitalisasi. So based on your opinion on this, should we still focus on what is should be focused on last year budget? Should we still focus on this upcoming budget? Okey, apa yang saya boleh berikan opinion saya, pendapat saya ialah apa yang telah dirancang ialah sudah bagus. Mungkin boleh tambahkan lagi bajet-bajet yang boleh membantu petani untuk menggunakan sistem IoT, untuk menggunakan smart farming, sistem smart farming. Sebab smart farming ni equipment dia mahal. Smart farming ni dia punya dia punya kos-kosnya tinggi. Mungkin petani tak mampu untuk buat. So what we can do is mungkin kerajaan boleh bagi sedikit dana kepada petani-petani untuk membeli gadget-gadget IoT itu secara ansuran atau secara grant, atau kerajaan membeli dan menyewakan atau memberikan mereka menggunakan according to schedule. Mungkin dalam satu daerah tu ada 100 usahawan, mereka boleh schedule dan gunakan, like example drone. Untuk drone, penggunaan sistem-sistem dan tertentu lah. So dalam situasi ni bukan saja mereka boleh menggunakan, tapi mungkin mereka boleh belajar dan biasakan diri dalam sistem smart farming ni. Sebab kalau tak ada introduction kepada mereka, kalau mereka tak ada experience, then tak ada semangat untuk mereka menggunakannya. Sebab ramai yang belum lagi tahu apa tu smart farming. Ramai yang belum lagi mencuba pun.
So we need them to experience it. So there must be a way on that lah. Kalau kerajaan boleh bagi peruntukan untuk smart farming, will be very good. Okay, jadi kalau you tengok based on DOSM, Jabatan Perakam Malaysia DOSM, statistik they are expected penduduk Malaysia akan bertambah by the year of 2040. So kita sudah tentu permintaan makin tinggi dalam sektor bekalan makanan dan juga ia juga memberi kesan kepada nilai industri makanan. Jadi persoalannya, adakah Malaysia bersedia untuk tampung perkara ini dan teruskan nilai industri pemakanan ini? Sebenarnya cuaca, tanah, fasiliti-fasiliti di negara kita memang mencukupi. Kita mempunyai semuanya. Apa yang kita perlu tambah sekarang ialah usahawan tani dan membantu usahawan tani yang sudah sedia ada. Tambah lagi yang baru dan juga bantu yang sedia ada. Apa yang mereka perlukan? So, kadang-kadang mereka hasilkan dia punya pertanian, dia punya production. Tapi harganya murah bila pergi ke tangan pemborong. So, apakah cara yang mereka boleh pasarkan produk mereka kepada industri utama? Dan pelbagaikan industri asas tani ni, example lah, sekarang buah nenas kita jual sebagai buah potong, jus dan sebagainya. Tetapi ada juga banyak lagi sektor yang kita boleh lihat di luar negara, iaitu ekstrak-ekstrak daripada tumbuhan ataupun buah-buahan ni digunakan untuk medicine, perubatan. So ini akan menguntungkan petani. So kita kena tambahkan lagi training, exposure kepada petani-petani bahawa bukan saja untuk menghasilkan untuk makanan tetapi untuk yang lain juga. So automatically bila mereka dah ada keuntungan yang besar, mereka akan semangat untuk besarkan pertanian. Dan datang balik semula kepada makanan. Memang kita tak mencukupi. Satu-satunya cara adalah kerajaan menyokong penuh usahawan tani. Usahawan tani perlu bersemangat menghasilkan dan kita kena ada satu cooperation lah. Satu usaha sama antara semua petani dengan kerajaan bahawa produk-produk ni boleh disalurkan kepada rakyat Malaysia. Apa yang kita tanam ni, kalau kita jual kepada rakyat Malaysia direct, harga dia tak melambung. Bila orang tengah tambahkan harga, mendapat untungan yang lebih, itu yang akan jadi masalah. Bukan semua ada segelintir sajalah. So these are the things we have to tackle. Okey, kalau kita tengok sektor pertanian ni adalah pembekal utama untuk bekalan makanan dan bahan mentah untuk industri yang berasaskan sumber ini. Jadi kalau kita tengok sekarang situasi dengan kenaikan inflation, kenaikan harga makanan, bekalan makanan. Jadi kalau you tengok untuk petani-petani sekarang ni, terutama petani muda, mampukah mereka bertahan sekiranya peningkatan harga makanan ni semakin naik? Adakah mereka akan naikkan juga lagi harga-harga ni makin naik? So what's your opinion on this? Okey, harga akan makin naik. Dia berdasarkan kepada bukan saja industri makanan, also because of logistik. Bila harga minyak naik, harga makanan pun akan naik sebab penghantaran. So dia ada banyak sektor. Tetapi kalau production kita lebih, bila sesuatu makanan utama yang kita sedang makan, orang Malaysia sedang makan ni, bila difokuskan untuk membuat production yang lebih, kurangkan ekspor dan sebagainya, usahawan tani akan dapat peluang untuk mendapat keuntungan. Nombor satu. Nombor dua, harga tidak akan melambung sebab kerajaan sedang mengawal harga tersebut. Tetapi apa yang kita lihat ialah kos pengendalian dalam industri pertanian, adakah ianya akan mencukup kepada harga yang mereka menjual tersebut. Bila kita dapat lambakan produk daripada luar negara ke Malaysia, harga hasil dekat Malaysia ni, kita punya ni akan kurang. Sebab dia ada lambakan. So, apa yang saya boleh sarankan ialah perkara-perkara yang kita boleh tanam, kita boleh hasilkan di sini, kita beri semangat kepada usahawan kita, tanam di sini dan jual di sini. Konsep tersebut. We plant for us, yes, and we sell for our people. So the price will be lesser. So it will encourage also. Okey Alex, kalau kita dah dapat tengok, iaitu Alex sudah berbudi kepada tanah. Kita sudah nampak apa usaha hasil keras dan usaha padu Alex, iaitu kita nampak hasil-hasilnya. Jadi untuk the millionaire question is, you as a petani muda, kita nak dengarkan suara anak muda. Jadi apakah harapan you untuk menjelang pembentangan bajet 2023? What do you need from this budget? So
So the objective of this budget 2003 dapat memperkasakan lagi anak-anak muda dalam sektor pertanian ni. Apa yang bukan saja saya tetapi apa yang selalunya dihendaki oleh usahawan adalah dana. Dana ni jika diberikan according to their achievement, according to their hard work will be good. Setiap daerah ni ada pemantau dia, ada jabatan dan sebagainya. Setiap jabatan tahu petani mana yang sedang bekerja keras, petani mana yang sedang usahakan dan sebagainya. So dalam situasi begini mereka perlu identify siapa yang perlu dapat dan berikan kepada mereka. Berikan kepada dana-dana ni pada kumpulan petani yang betul-betul bekerja keras, yang mempunyai potensi. Tak kira kita punya background, tak kira kita punya size dan sebagainya. Jika seseorang petani tu ingin memperkembangkan mereka punya kerjaya, kerajaan perlu menyokong dengan pemberian tanah, sewa, memberi tanah yang terbiar kepada mereka, memberikan keutamaan kepada yang putting a lot of hard work. Sebab kita dah identify the hard working petani. Apa yang mereka perlukan ialah dana dan sokongan. Bila diberikan, dia boleh berjaya. Itu saja. Saya ingat benda ni memang kerajaan sedang buat. Mungkin boleh lebih buat secara terperincil lah. Itulah harapan dan suara petani muda seperti Alex untuk pembentangan bajet 2023. Sudah tentu sektor pertanian dapat diperkasakan lagi oleh anak-anak muda dan segala perkongsian hari ini akan kita rangkumkan dalam asraawani.com dan juga aplikasi asraawani.com. Jadi sekian sahaja segmen Borak Anak Muda kali ini. Saya Nina Rozman. Bye!